Saya nak cerita bukan tentang budaya buli, badan-badan yang mengawal selia pelajar untuk mereka ni ada ruang untuk menunjukkan kemarahan, bergaduh untuk cari siapa kaplah. Bukan. Tapi saya nak ulas ataupun berkongsi, nak share tentang episod 6 dalam siri berkenaan berkaitan dengan isu homoseksual di asrama. Kenapa saya sangat tersentak saat menonton episod 6 ini? Sebab inilah realiti yang sering saya jumpa bila saya berceramah. Persoalannya, apa yang diketengahkan dalam episod 6? Ada satu situasi bila mana senior tingkatan 4, Aris, yang telah kantoi melakukan gangguan seksual hingga berlakunya perbuatan liwat kepada budak tingkatan 2. Dan benda ni dia sangat trigger kepada kawan Naim. Siapa kawan Naim? Amir. Amir very trigger sebab dia rasa perbuatan ni tak boleh diterima. Perbuatan ni memang satu perbuatan yang jahat. Jangan kata Amir, kita yang menonton pun rasa geram. Hingga akhirnya bila saya tengok benda ni, kenapa Amir jadi macam ni? Rupa-rupanya Amir bercerita ketika dia junior dulu, dia juga pernah menjadi mangsa. Saya ingatkan benda tu selesai dan saya mula perasan karakter Amir ni dia macam ada karakter building yang mula-mula dia rapat dengan Naim ni sebagai kawan baik. Tapi ada satu sudut yang lain, dia mula rasa cemburu bila Naim rapat dengan kakak kantin. Rupa-rupanya Amir selepas menjadi mangsa ketika junior, dia membesar hingga merubah orientasi seksual dia hingga suka kepada lelaki. Dahsyat kan cerita ni? Walaupun kita rasa betul ke benda ni ada? Ya, benda ni berlaku. Sebab itu saya bertanya kepada rakan-rakan saya, psikiatris yang menghandle ataupun mengendalikan kes-kes seperti ini. Mereka selalu sebutkan kalau sekiranya mangsa-mangsa seksual di asrama, terutama lelaki dan lelaki, dia biasanya akan berakhir dengan dua perkara. Satu, mereka akan trauma teruk. Mereka akan berperang dengan perasaan ingin buat benda itu dan mereka tahu itu adalah dosa. Apa jadi pada mereka? Mereka akan terus alami masalah kesihatan mental, depressed, sampai rasa panic attack, anxiety, dan kebiasaan mereka ni akan rujuk psikiatris untuk bantu. Tapi yang kedua yang lebih sedih yang saya nak cerita berlaku kepada Amir, kawan Naim. Dia tahu benda tu salah, tapi keinginan dia untuk diperlakukan seperti itu ada. Kenapa jadi macam tu? Sebab ketika dia kena, dia masih lagi baru masuk ke fasa keremajaan tingkatan 2, baru lepas akil balik. Dia tak suka benda tu, dia benci benda tu, dia mangsa. Tapi rupa-rupanya semenjak dia membesar, dia mula rasa tertarik dengan lelaki-lelaki yang mungkin alpha, yang dominan, yang mungkin dia rasa ini adalah partner dia. Walaupun dia tidak ada perlakuan yang bersifat seksual dengan sahabat dia Naim, tapi unsur-unsur ketertarikan kepada sama jantina ada, tuan-puan. Sebab itu saya nak sebutkan mak ayah yang menghantar anak-anak ke sekolah asrama, tolonglah faham tentang episod 6 High Council ni, sebab benda ni sangat besar tau. Kalau anak kita hanya dibekalkan dengan pesanan belajar rajin, dengar cakap cikgu, dapat kerja baik, dapat gaji, lepas tu kau boleh bawa mak pergi umrah, rugilah kita. Sebab anak-anak kena faham real kehidupan asrama. Isu pembulian, isu ragging, walaupun sekolah tu tak berlaku, tapi biasanya minor case pun ada. Dan anak-anak juga kena difahamkan, kena berani berkata tidak dan melaporkan sekiranya gangguan seksual seperti itu berlaku walaupun lelaki sama lelaki. Gangguan seksual seperti apa? Senior panggil junior malam-malam, tidur satu katil, mandi bersama-sama, raba-raba ketika masih tidur. Dan benda ini, tuan-puan, kita takut anak-anak ini mungkin cemerlang daripada segi akademik, tapi emosi mereka rupa-rupanya menjadi mangsa di dalam asrama itu sendiri. Terima kasih Project High Council, anda memaparkan realiti walaupun ada yang tak suka episod berkenaan.